Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, bertemu kembali bersama Cikgu Adila untuk subjek Geografi tingkatan 3. So, hari ini kita akan sambung PDPR pada minggu lepas, masih di bawah unit yang sama iaitu unit 10, iaitu sumber hutan. So, untuk hari ini kita pergi 10.3 dan habiskan untuk 10.4 untuk kita habiskan unit 10. Alright, untuk hari ini mari kita lihat dahulu objektif yang ingin dicapai pada hari ini. Okey, yang pertama, diharapkan murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan di Malaysia beserta contoh secara bertulis atau lisan. Yang kedua, murid dapat menyatakan nama organisasi atau jabatan yang terlibat dalam usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan di Malaysia secara bertulis atau menjawab kuis. Alright. So, kita pergi dahulu 10.3. Okey, untuk 10.3, cuba lihat tajuk di atas. Usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan di Malaysia. Jelas kat atas ni ada 2 perkara di bawah tajuk ini. Satu adalah pemeliharaan. Yang kedua adalah pemeliharaan. Perbezaan. Apa perbezaan keduanya? Mari kita lihat di bawah ya. Okey, usaha pemelihara dan memelihara sumber hutan perlu dijalankan untuk mengawal kegiatan penerokaan hutan tanpa kawalan kerana sumber hutan merupakan khazanah alam yang amat bernilai kepada manusia dan alam sekitar. Okey, sebelum ni kamu dah belajar kan kepentingan sumber hutan. Kita kena jaga sumber hutan kita kerana kita saling bergantungan kepada sumber hutan kita. Apa akan berlaku jika kita musnahkan sumber hutan kita? Hutan kita tak ada. Apa akan berlaku? Kalau kepada alam sekitar, suhu bumi kita semakin panas kalau kita tak ada hutan. Sebab apa? Hutan tu sejuk kan, bersifat sejuk kan sebab dia ada oksigen. Okey, yang kedua, apa berlaku? Mungkin tanah runtuh akan berlaku kerana apa? Tak ada pokok-pokok yang akar-akarnya mencengkam tanah. Okey, so akan berlakunya tanah runtuh. Akan berlakunya apa? Hilangnya kawasan tadahan hujan kita. Bila hilangnya kawasan tadahan hujan kita, bila hujan turun, apa berlaku? Hujan tu akan menimpa terus ke tanah tanpa tapisan. Sebelum ni hujan tu bila turun dia akan melalui pokok dulu kan. Jatuh atas pokok kemudian jatuh atas tanah. So dia punya halaju dia semakin kurang kan. Maksudnya dia tak laju aliran dia. Tetapi kalau hujan kita ni terus timpa ke tanah, dia akan jadi laju kan. Dia akan membawa sekali butir-butiran tanah tu ke mana? Dia akan bawa ke bawah dan seterusnya memasuki aliran sungai. Apa akan berlaku pada sungai kita? Sungai kita akan jadi cetek. Apabila berlaku cetek, maka kehidupan biologi dalam sungai tu, kehidupan akuatik tu akan musnahlah. Ikan-ikan tak dapat nak hidup dan sebagainya. Dah cetek sangat kan? Habis terganggu. Okey, kemudian sungai kita akan jadi warna apa? Jadi kotor lah, jadi keruh kan, jadi warna kuning tu. Sebab tu kalau awak tengok beberapa batang sungai kita tak jernih kan, selalu je berlaku keruh, air keruh warna kuning tu. Disebabkan dekat atas bukit kita ni, dekat hutan kita ni, hutan biasanya kat bukit sikit kan, ada penerokaan hutan tanpa kawalan menyebabkan dia membawa aliran-aliran tanah tadi masuk dalam sungai. Sebab tu berwarna keruh. Mungkin ada pelombongan kat atas tu, ada lombong biji timah ke, ada lombong biji ke, ada pembalakan haram ke dekat hutan tu menyebabkan berlakunya perkara tersebut. Apa lagi berlaku? Banyak lagi banjir lumpur dan sebagainya. So, bila kita tak pelihara, sumber pendapatan negara pun akan terjejas. Tak ada lagi kayu-kayu balak yang untuk dijual. Kemudian penduduk tempatan pun tak dapat dah nak bergantung pada sumber hutan, tak boleh dah nak jual rotan dan sebagainya sebab dah tak ada, hilang, dah habis. Kemudian habitat tumbuhan semula jadi, habitat haiwan kita pun dah pupus. Nanti anak-anak cucu cicit kita dah tak kenal dah
Dah tak tahu dah tapir tu macam mana, harimau tu macam mana. Sebab apa? Dah habis pupus, habis habitat haiwan kita. Hutan kita dah tebang, habitat dia tak adalah, tempat tinggal dia tak ada. So dia tak dapat nak membiak lah. Okay. So kita kena jaga sumber ini ya. Okay, apakah usaha untuk jaga? Kita ada dua, pemeliharaan dan pemeliharaan. Ada perbezaannya. Mari kita lihat pemeliharaan dahulu. Di sebelah kiri yang ini. Okay. Apa maksud pemeliharaan? Okay, pemeliharaan hutan adalah usaha-usaha untuk melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Contohnya, mewartakan hutan simpan dan taman negara. Okey, faham tak yang ni? Maksudnya pelihara sebelum ianya ditebang. Kita jangan tebang lah. Maksudnya kita pelihara hutan tu, kita jangan usik dia. Ia berlaku sebelum hutan ini diusik ataupun ditebang. Itu pemeliharaan. Dia dah bagi wartakan hutan simpan. Kenalkan hutan simpan kan? Mana-mana awak pergi lalu kat mana-mana, ada kalau awak lalu dekat hutan tu, tebal sikit, dia tulis kat situ hutan simpan. Itu adalah hutan simpan yang tidak boleh disentuh lah. Maksudnya kita tak tebang hutan itu. Kita kekalkan dia di situ. Sampai bila saya tak tahulah untuk kerajaan kita kan, untuk Malaysia ni. Okey, kemudian satu lagi taman negara. Kita ni kira beruntung ya, sebab taman kita ada taman negara di Pahang ni. Apa? Taman Negara Kuala Tahan. So siapa pernah pergi? Saya pun tak pernah pergi sebab hari tu nak pergi tiba-tiba PKP. So lepas ni kalau dah habis PKP, kalau nak melancong, pergilah melancong dalam negeri kan. Pergi Kuala Tahan. Memang cantik. Kat sana macam-macam habitat haiwan, habitat tumbuhan semula jadi. Awak dapat tengok pokok-pokok, tumbuhan semula jadi. Lepas sebelum ni kita hanya tengok gambar, video kan. Sekarang kalau awak pergi kat sana, awak dapat tengok real. Macam mana pokok balak, macam mana hidupan akuatik dalam sungai, ada ikan apa dalam sungai dan sebagainya. Okay. Kedua, kita tengok belah kanan ni adalah pemeliharaan. Apa maksud pemeliharaan? Okey, pemeliharaan hutan adalah usaha-usaha membaik pulih. Dengar tu, membaik pulih. Maksudnya kita dah teroka. Kita dah tebang tetapi kita baik pulih balik semula. Sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Contohnya penghutanan semula, kita tanam semula, dan penubuhan ladang hutan. Okey. So faham kat sini ya? Bezanya. Okey, kat bawah ni diberikan contoh-contoh pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang pertama, tapak ramsar. Yang kedua, pembangunan lestari. Yang ketiga, geopark. Dan yang keempat, taman negara. Kita akan pergi satu persatu. Apakah tapak ramsar, apakah taman negara, apakah geopark dan apakah pembangunan lestari. Okey, mari kita lihat ya. Okey, kita tengok dahulu tapak ramsar. Apa itu tapak ramsar? Ingat, tapak ramsar adalah kawasan lembap. Okey, kita tengok definisi yang sebelah kanan ya. Definisi. Ramsar ialah senarai tanah lembap yang dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lembap di Iran pada tahun 1971 untuk pemeliharaan tanah lembap serta sumber-sumbernya. Sumber peranan Taman Negara Johor. Okey, peranan menjaga tanah lembap khususnya hutan payi bakau yang mempunyai pelbagai jenis kehidupan. Hutan payi bakau berada di pinggir laut kan? Ingat tak? Kita dah belajar hari tu ya. Okey, cuba tengok belah kanan ni. Ini adalah contoh tapak ramsar kita yang telah diisytiharkan, iaitu Mercu Tanda Tanjung Piai. Tanjung Piai landmark, iaitu berada di negeri Johor. Saya pernah pergi kat sini ya. Sangat cantik tempat ni, di hujung dunia orang panggil ya, Tanjung Piai. Okey, pemeliharaan. Kita tengok bagaimana pemeliharaan tapak ramsar dilakukan. Okey, tapak ramsar ini dijadikan sebagai kawasan ekor pelancongan Malaysia. Maksudnya tempat kita melancong secara semula, melihat alam semula jadi. Bila dikatakan ekor pelancongan, ia adalah pelancongan berasaskan sumber semula jadi. Kita tengok alam semula jadi, kita tengok hutan, kita tengok paya dan sebagainya. Okey, yang kedua, keindahan alam semula jadi dan landscape indah flora dan fauna menjadi daya tarikan kepada pelancong. Banyak ya flora fauna kat sana.
Okey, tapak Ramsar dipelihara sebagai salah sebuah destinasi pelancongan supaya tidak digunakan untuk aktiviti pembangunan. So kawasan tu dah diwartakan. Tapak Ramsar ni kita tak boleh usik, nak buat rumah ke, nak buat pembangunan ke tak boleh. So dah diisytiharkan sebagai pusat pelancongan yang telah terjaga. Okey, pemeliharaan apa kita buat? Pemeliharaan kat situ kita pelihara kawasan tanah lembap serta kepelbagaian biologi hutan paya bakau di negara. Pokok paya bakau ni akan ditebang juga, tetapi mengikut prosedur lah. Kita tak tebang semua. Kalau tebang semua habislah habitat. So kita tebang mana-mana yang kawasan yang diisytiharkan boleh tebang. Kemudian selepas tebang kita akan tanam semula. Boleh tanam semula ya. Okey, jabatan siapa yang akan buat? Jabatan Perhutanan berperanan mengawal pengeluaran hutan bakau. Dia akan bagi lesen lah kat mana tempat yang boleh tebang, kat mana dah siap tebang tu, kat mana nak ditanam dan sebagainya. Okey, terutamanya bagi industri kayu arang untuk keseimbangan ekosistem. Ya, paya bakau ni kita perlu ambil juga sebab untuk industri arang. Yang awak buat BBQ, awak buat bakar-bakar tu kan. Itu arang. Kemudian ia juga digunakan untuk kayu cerucuk buat jeti. Kenapa buat jeti guna kayu cerucuk paya bakau? Sebab ia lebih tahan air, sebab dia dari air kan. Kita tak boleh guna kayu keras balak yang dekat hutan biasa ni sebab tak tahan air, nanti reput. Okey, seterusnya contoh tapak Ramsar di Malaysia ialah Tasik Bera. Tasik Bera kat mana? Di Pahang. Pulau Kukup di Johor lah, Tanjung Piai. Dan Sungai Pulai Johor, Kuching Wetlands National Park Sarawak dan Lower Kinabatangan Segama Wetlands Sabah. Okey, so ingatlah nama-nama ni ya. Okey, mari kita lihat seterusnya iaitu geopark. Apa maksud geopark? Okey, kita tengok sebelah sini ya. Okey, geopark adalah merujuk sesuatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak bagi tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembangunan lestari. Kawasan-kawasan tapak kajian ya. Okey, peranan geopark berperanan mementingkan pembangunan sesebuah kawasan secara lestari. Elemen pembangunan ini dalam konsep geopark merangkumi pemeliharaan alam semula. Jadi, okey, apa berlaku di situ pemeliharaan? Okey, kita akan memelihara dengan menjadikannya sebagai pusat ekopelancongan. Kemudian pemeliharaan biologi, geologi dan budaya. Yang kedua, pemeliharaan bersepadu antara warisan budaya dengan alam semula jadi. Yang ketiga, penggunaan sumber warisan secara lestari tanpa memusnahkannya. Okey, cuba tengok sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni kita tengok ada gambar geopark iaitu Langkawi Geopark. Okey. So, habis 2. So, kita lihat yang ketiga Okey, seterusnya kita akan pergi yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah pembangunan lestari. Apa maksud pembangunan lestari? Apa yang kita buat? Okey, definisi kita tengok sebelah kiri yang ini. Okey, definisi dahulu ya. Okey, pembangunan lestari ialah pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa ini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Kita ikut prosedur pembangunan, kita tak boleh nak bangunkan tanpa perancangan. Okey, sebagai satu gagasan pembangunan moden yang paling proaktif dan praktikal untuk menangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar. Kita kena seimbangkan. Kita tak boleh nak bangunkan bangunan saja, rumah ke, bangunan pejabat ke, secara membuta tuli. Kita kena fikirkan kita punya usaha pemeliharaan alam sekitar. Kita kena jaga semua tu ya. Okey, apa prosedur dia? Okey, kita tengok pemeliharaan. Yang pertama, perintis pembangunan bandar pentadbiran dengan konsep teknologi hijau. Kita bangunkan dengan konsep teknologi hijau, mesra alam. Okey, yang kedua, bandar yang dibina berasaskan bandar dalam taman. Bandar tu boleh dibina tetapi kita kena kekalkan hutan-hutan kat dalam tu. Contoh pokok-pokok kita tanam balik pokok dekat taman-taman perumahan, kita bina taman perumahan tetapi kita bina juga kita tanam juga pokok, setiap taman tu ada taman. Okey, ataupun
setiap rumah satu pokok contoh. Okey, yang ketiga memelihara hutan dalam bentuk ekor pelancongan dan hutan bandar. Okey, dalam satu bandar tu contoh dekat bandar KL. Kita wartakan ada satu tempat tu untuk hutan saja. Kita tak usik kawasan tu supaya tak adalah berlakunya pemanasan setempat. Contohnya hutan Bandar Putra, Johor. Okey, kawasan Bandar Putra tu, kawasan tu banyak pembangunan, tetapi ada satu kawasan tu kita letak taman. Taman tu kita kekalkanlah pokok-pokok, habitat dan sebagainya. Okey, apa pemeliharaan? Usaha dan komitmen berterusan ke arah pembaikan kualiti persekitaran dan memastikan aktiviti pembandaran yang mengambil kira aspek pengurangan pelepasan karbon dan galakan ekonomi hijau, green business dan gaya hidup karbon rendah. Kemudian mewujudkan Taman Etnobotani Putrajaya yang bertindak sebagai pusat domestik dan pemeliharaan ex situ tumbuh-tumbuhan dan ubatan yang dan beraroma. Apa ex situ? Cuba tengok glosari ni. Ex situ. Ex situ adalah program pengurusan sumber genetik tumbuhan di luar kawasan asal seperti di ladang, taman botani dan taman pertanian. Kita ambil tumbuh-tumbuhan yang di luar, kita tanam kat situ. Okey, contoh pembandungan lestari adalah Putrajaya. Yang kedua, Institut Penyelidikan Perhutanan FRIM. Okey, so tahu apa maksud pembangunan lestari? Okey, so habis 10.3. Mari kita lihat peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Okey, terdapat berapa agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia? Siapa yang mengambil tanggungjawab ini? Okey, badan kerajaan dan badan bukan kerajaan di Malaysia telah mengambil beberapa inisiatif dalam pengurusan hutan. Okey, badan kerajaan yang terlibat, cuba tengok ke atas ni. Badan kerajaan ialah, okey, yang ini. Tengok simbol dia. Kena hafal simbol Selepas ni kuis ada, dia tak keluarkan nama, dia keluarkan simbol. Okey, yang pertama Jabatan Alam Sekitar, JAS. Okey, bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan melalui A. Pengurusan hutan secara berkekalan, B. Penyelidikan dan pembangunan hutan. Itu yang diambil kira. Okey, kita tengok yang kedua. Badan kerajaan. Tengok logo FRIM, iaitu Institut Penyelidikan Perhutanan. FRIM berperanan menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemeliharaan, pengurusan pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan hutan. Okey, seterusnya kita pergi kepada Sabah Forestry Department. Okey, bertanggungjawab dalam memberi perlindungan dan pemeliharaan reserve hutan berdasarkan konsep pengurusan hutan lestari SFM. Kemudian ia merupakan penjaga kepada kira-kira 49.1% daripada jumlah keluasan tanah di negeri ini pada tahun 2013. Kat sana kat Sabah tu dia ada dia punya jabatan yang jaga sendiri sebab Sabah dengan Sarawak ni tempat yang luas. Okey. Kemudian ada Sarawak Forestry Corporation. Okey, tengok logo dia. Melaksanakan pengurusan hasil hutan, kawasan terlindung sepenuhnya, pemeliharaan hidupan liar, kawasan penuaian dan penguatkuasaan terhadap pematuhan serta penyelidikan dan pembangunan perhutanan. Okey, awak hafal je lah dia punya peranan. Kemudian yang ke-5, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Okey, tengok gambar dia. Okey, berperanan mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi. Okey, yang kedua meningkatkan pengetahuan kesedaran dan penglibatan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversity. Okey, yang ni harap awak hafal lah. Okey, mari kita tengok. Tadi kita tengok badan kerajaan ada 5 yang perlu kita ketahui. Okey, last sekali adalah badan bukan kerajaan. Okey, apakah badan tersebut? Iaitu yang pertama, okey, tengok logo Sahabat Alam kan? Okey, Sahabat Alam Malaysia.
Mengadakan kempen untuk memastikan pembangunan dan pengurusan sumber semula jadi adalah secara lestari. Yang kedua, berperanan mendidik masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari. Okey, yang kedua WWF. Gambar apa ni? Okey, WWF ni berperanan menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah, iaitu yang pertama, memelihara kepelbagaian biologi dunia. Yang kedua, memastikan sumber semula jadi boleh diperbaharui dan digunakan secara lestari. Yang ketiga, menjalankan penyelidikan dan kempen kesedaran awam. Okey, yang ketiga, gambar tapir ni, Malaysia Nature Society MNS melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan. Yang kedua, memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan. Okay, seterusnya, trafik. Apa maksud trafik? The Wildlife Trade Monitoring Network. Okey, berperanan menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi. Yang keempat, gambar bumi ni. Tapi ada macam penyu. Global Environment Center GEC menggalakkan perlindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap. So, silalah hafal 5 badan kerajaan dan 5 badan bukan kerajaan yang terlibat dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Okey, kita masuk sikit info kat bawah ni. Okey, info. Majlis Tanah Negara telah diwujudkan sebagai platform kepada kerajaan persekutuan dan negeri untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan polisi dan pengurusan perhutanan di Malaysia. Itu di Malaysia ya. Okey, maka tamatlah bab 10.3 dan 10.4. So habis. Saya harap kita dapatlah tadi kenal pasti apakah usaha tadi, pemeliharaan yang dijalankan, kemudian agensi yang terlibat. So lepas ni untuk pengukuhan kita akan bagi beberapa kuis supaya awak ingatlah apa yang perlu kita hafal pada hari ini. Okey, terima kasih kerana menonton. Selepas ni sila jawab kuis dan kita akan buat nota. Okey, untuk pengukuhan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.